Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, macam mana dengan keadaan kita sekarang ni pada hari yang ke-10? Perintah kawalan pergerakan kita, kita kena duduk di rumah. Ialah kita dapat merasakan satu perkara yang agak janggal dan jarang berlaku. Dan bukan jarang berlaku, tidak pernah berlaku pun. Kita ni duduk di rumah selama 10 hari. Yang pertamanya, saya memanjatkan, orang kata, rasa syukur kepada Allah Ta'ala, Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kata kerana dipelihara daripada segi kesihatan yang baik, dan mempunyai, orang kata, keluarga saya pun Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Okey, kita dapat lihat segala kerajaan telah membuat pelbagai rancangan ekonomi yang telah diberikan kepada rakyat kita semua. Dan benda ni kita amat berasa syukur. Setidak-tidaknya beban kita tidaklah selesai semua, tapi dia akan menyelesaikan sikit sebanyak dalam keadaan kita duduk di rumah ni. Hari ni kalau ikutkan ni hari yang ke-10, isu COVID-19 yang orang kata kerajaan menyarankan kita ni duduk di rumah. Dan juga ini juga perkara-perkara duduk di rumah saja bukan saja berlaku di negara kita, malah berlaku lagi di negara-negara yang luar. Kita dapat tahu lebih kurang dalam 80 negara sekarang ni yang banyak kata mengkuarantinkan diri supaya duduk di rumah. Yang pertamanya, kita tengok wabak ini telah melanda dan di peringkat kita sudah memasuki hari yang ke-10. Dalam masa yang sama, kerajaan menyarankan kita ni duduk di rumah, tetapi kita lihat pengangkutan awam masih lagi berjalan. Jadi pandangan saya, pengangkutan awam ni masih lagi berjalan untuk siapa? Jadi kita lihat mungkin ada beberapa orang menggunakanlah pengangkutan awam dan sebagainya. Tapi bila public transport ni masih lagi bergerak, masih lagi berjalan, rakyat merasakan seakan-akannya apakah lockdown ini ianya akan mendapat kesan, dapat orang kata satu masa untuk melebarkan, orang kata dapat menghapus ataupun bukan menghapus, kalau tak menghapus pun dia akan memutuskan rangkaian COVID-19 ni. Sebab apa yang kita lihat, kita tengok bila kita duduk di rumah ni, dah tentu pastilah kita melihat kepada media-media sosial yang ada. Dan kita melihat banyak negara-negara yang maju daripada kita, contohnya negara-negara Eropah. Mereka turut sama terkena pada wabak ini. Wabak ini bukanlah sahaja berbahaya, tetapi ia berjangkit dan boleh menyebabkan kematian kepada kita, keluarga kita dan sebagainya. Saya menyarankan kepada kerajaan supaya setidak-tidaknya apabila pengangkutan awam ni hendaklah dihentikan serta-merta. Sebab apa? Pengangkutan awam ni juga untuk membawa siapa apabila ramai yang dah duduk di rumah. Ramai yang lockdown, duduk di rumah. Lepas tu tak ada buat apa-apa, orang kata masih tidak buat apa-apa tindakan. Dalam masa yang sama, kan, apabila pengangkutan awam ni berjalan, hari ni dah masuk hari yang ke-10, saya tak nampak lagi pembersihan secara besar-besaran. Pembersihan ini perlu dibuat. Contohnya pembersihan di hospital. Di hospital kita kena buat pembersihan mungkin 3-4 kali sehari. Sebab di hospital saja bukan sahaja pesakit COVID dia yang ada, orang-orang yang sakit lain pun berada di situ juga. Jadi saya tak nampak perkara-perkara ni berlaku. Contohnya di red zone ni pun tak ada. Dan
Lepas tu kita tengok dekat pasar-pasar raya pun tidak berbuat begitu. Jadi pembersihan secara besar-besaran ini tidak dilakukan. Sepatutnya perkara ini perlu dilakukan untuk pembersihan. Apabila tiada pembersihan, maka penyakit ni masih lagi boleh merebak lah. Dalam masa yang sama, kita melihat kerajaan memberi kebenaran kepada satu keluarga, satu orang untuk keluar. Maka yang satu orang ni pun terdedah juga kepada wabak ini, kan? Sebab wabak ini dia punya cara, dia orang kata berjangkit itu amat mudah. Jadi kerajaan juga perlu berbuat pembersihan ini, kerana saya melihat perkara ini amat penting. Kalau dalam masa yang sama sekarang ni kita semua dapat tahu kebanyakan negeri yang saya difahamkan, saya dapat tahu kebanyakan negeri dia hanya membenarkan peniaga-peniaga dan juga petrol station buka daripada 7 pagi sampai ke 7 malam. Jadi pihak pembersihan ni kita boleh buat pada waktu malam. Apabila pembersihan ni kita boleh buat pada waktu malam, banyak lagi jabatan-jabatan lain seperti bomba, FRU ada, kita ada ini. Kita jangan mengharapkan kepada KKM sahaja. KKM sekarang tengah bertungkus lumus, kan, bertarung nyawa melawan COVID ni di tempat-tempat di hospital. Jadi pembersihan ini saya nampak satu perkara yang amat penting yang perlu dibuat supaya ianya dapat pembersihan. Setidak-tidaknya ia dapat juga membantu mengawal penyakit ini daripada merebak. Ini yang saya sarankan kepada kerajaan. Kita ada bomba, kita ada beberapa banyak agensi. Janganlah kita hanya mengharapkan askar, polis dan juga doktor dan nurse sahaja. Kita pun dapat tahu banyak juga agensi-agensi lain yang terlibat. Tapi pada saya pembersihan ini satu perkara yang amat penting. Kerana salah satu cara kita tengok pembersihan ini adalah kita kena membersihkan. Kan, penyakit ini, ubat dia punya penawar dia adalah kebersihan. Apabila kita mengamalkan kebersihan, jadi maka penyakit ini tak boleh nak ada lah. Kita semua faham penyakit ini kalau ada di tangan, mungkin dia boleh hidup tak berapa lama. Tetapi apabila kita mengamalkan kebersihan, maknanya kita basuh tangan, kita jaga pakaian kita jaga tempat yang kita pergi. Saya rasa perkara ini boleh dielakkan. Sebab musuh yang kita lawan sekarang ni bukannya musuh yang kita nampak. Satu musuh yang kita tidak dapat lihat dengan mata kepala. Ianya penyakit berjangkit. Dan pembersihan lah, macam mana pun saya sarankan kerajaan buat pembersihan secepat mungkin. Contohnya mungkin buat utamakan di hospital. Kalau dah habis di hospital tu, utamakan di tempat-tempat zon merah yang dikatakan melebihi 40 pesakit di satu kawasan, kan? Yang lepas tu baru pergi ke tempat-tempat awam dan juga pasar-pasar raya, kan? Pasar-pasar raya ni seharusnya kena buat lah, sebab mereka mempunyai masa yang cukup. Tak ada alasan mereka boleh dikatakan tak ada alasan mereka untuk mereka kata tak boleh nak buat disebabkan orang dan sebagainya. Kedai pun tutup pukul 7 malam. Jadi tak ada alasan. Dan kita selaku rakyat Malaysia, selain daripada itu, kita selaku rakyat Malaysia, saya ingatkan juga, kalau dah pukul 7 tu kedai semua dah tutup, tak ada alasan sebenarnya untuk kita keluar lagi pada waktu malam. Mungkin alasan yang boleh diguna pakai berlaku kematian, pergi ke hospital, sakit dan sebagainya. Tapi kalau ikutkan daripada pandangan yang lain, memang tak ada alasan untuk orang ni pergi ke luar. Jadi perkara ini kita kena lihat jugalah. Kita kena sebagai rakyat juga, kita kena bertanggungjawab. Sebab penyakit ini penyakit yang mudah berjangkit, yang amat berbahaya, kan? Perkara yang tak pernah berlaku dan kita tak pernah fikir perkara ni akan berlaku. Maka hari ni orang kata perkara ni dah terjadi. Saya amat menggesa kepada kerajaan dua perkara, iaitu daripada sudut sudut perkhidmatan awam ni, kalau boleh kita berhentikanlah. Mungkin di tengah-tengah tu MRT mereka kata ada alasan lah, pekerja yang kerja bahagian sektor
ini dan sebagainya. Saya rasa perkara ini tak harus berlaku lah. Contohnya kalau ETS daripada Kuala Lumpur ke Ipoh tu nak bawa orang kerja apa? Kenapa masih lagi berjalan? Kenapa ETS ini masih lagi perlu tunjukkan bahawa kamu sihat baru boleh naik kereta api ini? Kan? Ini satu sikap yang tak bertanggungjawab. Kan? Dia orang mungkin tak nak buat kerja-kerja pembersihan ni. Dia orang nak datang, suruh orang datang yang sihat pula datang, masuk. Jadi ini satu perkara yang tak patutnya berlaku dan sepatutnya kita kena lockdown terus kita punya public transportation. Sebab saya ada tengok satu orang kata satu interview dengan doktor daripada China. Apabila dia datang ke Itali, dia masih merasa kesal sebab public transport masih berjalan, rakyat masih keluar, seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Akhirnya apa kita tengok pada negara Itali? Yang bahawasanya kita dapat tahu negara Itali ni adalah sebuah negara yang baik daripada segi medical dia, antara yang terbaik. Kan? Jadi kita tengok apa yang dah jadi apabila kerajaan mereka tidak dapat mendisiplinkan rakyat mereka. Dan perkara yang sama juga takkan berlaku di negara kita apabila rakyat kita tidak disiplin. Rakyat kita masih lagi bersifat mementingkan diri, tak boleh nak duduk rumah dan sebagainya. Jadi saya sarankan juga kepada kerajaan supaya melaksanakan pembersihan dan juga memperketatkan lagi orang kata pergerakan ni supaya jangan lagi ada rakyat. Kalau ada orang-orang yang ingkar tu, pergi tangkap je dia orang ni. Jangan lagi bagi peluang cakap baik-baik dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka bukan sahaja membahayakan diri mereka, mereka juga membahayakan kita. Mereka juga membahayakan seluruh masyarakat di tempat yang itu. Jadi kita harap kali ni pihak anggota keselamatan tolong ambil tindakan yang tegas lah dengan diorang ni. Jangan lagi kita orang kata duk kesian dengan diorang ni. Sebenarnya diorang ni tak kesian diri diorang dan diorang akan menyusahkan pada orang-orang yang lain. Jadi yang keduanya, sanitize tu saya amat berharap supaya kerajaan melaksanakan secepat mungkin pembersihan secara besar-besaran ni. Saya ada lihat di Pulau Pinang, tak silap saya, diorang dah buat. Jadi pembersihan besar-besaran, berskala besar. Jadi saya amat berharaplah kerajaan kita juga menitik beratkan tentang pembersihan ini dan juga penguatkuasaan ini. Janganlah lagi kita memberi peluang dan ruang untuk mereka ini kepada orang-orang yang degil ni, menyusahkan kita, menyusahkan keluarga kita, menyusahkan masyarakat kita, menyusahkan negara kita. Saya harap inilah mesej-mesej daripada saya, Irwan Fahmi Idris. Saya berharap supaya kita dilindungi daripada segala penyakit, dilindungi daripada segala-galanya yang tidak baik, dan saya harap supaya perkara ini dapat kita selesai dan kita hadap bersama-sama dengan cara yang baik. Dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.